Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan. Hari ini saya akan terangkan tentang isu, idea dan juga konsep tentang design yang saya akan lakukan. Okay, pertama kali saya akan terangkan tentang isu. Jadi bila bercakap tentang isu ni, saya terus go straight forward dengan isu yang berlaku di Makro ataupun di Bandar Meru Raya ni. Isu di Bandar Meru Raya ni yang saya ambil dan guna pakai adalah isu population. Pertama sekali saya akan terangkan tentang Bandar Meru Raya ni sebagai Malaysia Service Center. Yang dikatakan Meru Raya ni sebagai Malaysia Service Center adalah kerana dekat Meru Raya ni dia ada development Perak Techno Trade Center, dan juga dekat Meru Raya ni pelbagai facilities ataupun infrastruktur telah dibina dan menjadikan Meru Raya ni sebuah bandar yang maju. Terdapat dua phase yang mengatakan dua fasa yang akan dijadikan di Meru Raya ni. Jadi melalui ini kita dapat lihat bahawa Meru Raya ni bakal menjadi sebuah bandaraya yang maju. Selain daripada itu, saya akan terangkan tentang pusat-pusat kerajaan yang ada dekat Meru Raya ni. Terdapat berbagai pusat kerajaan yang ada dekat Meru Raya ni, antaranya adalah Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Audit Negara, Kompleks Pejabat SPRM dan sebagainya lah. Apa tujuan saya menceritakan tentang kelebihan ataupun penempatannya pusat kerajaan ni adalah kerana dengan adanya benda-benda ni, Meru Raya akan menjadi sebuah bandar yang akan menjadi tumpuan untuk orang datang bekerja ataupun peluang pekerjaan dia tinggi lah. Peluang tinggi. Jadi dekat sini juga saya sertakan distribution of employed person by industry. Dan dikatakan begitu adalah ini adalah carta tentang tebaran penduduk dekat kawasan Perak ataupun secara spesifiknya Meru Raya ni secara industri. Jadi kat sini ada industri agriculture, industri mining, industri manufacturing, industri electricity dan sebagainya. Tujuan saya letak carta ni adalah untuk menunjukkan bahawa population dekat sini memang sememang-memangnya akan datang untuk bekerja. Jadi yang menjadikan isu ni adalah bukan kerana bilangan population tu, tetapi kerana bekerja ni. Saya extract isu daripada sini dengan mencari beberapa research untuk menceritakan tentang kerja. Okay. Dalam kajian, manusia ditunjukkan bahawa akan mengalami stres. Jadi di sini saya sertakan pie chart menceritakan tentang main causes of stress. Punca stres yang utama 46% daripadanya adalah workload. Dalam bahasa Melayu adalah beban kerja. Beban kerja. Bila mana penduduk Meru Raya ni mempunyai kerja, secara tak langsung akan menghadapi stres dalam pekerjaan. Oleh itu, saya juga mencari lebih detail kenapa stres ni dalam kerja ni terjadi. So dalam kajian yang ditunjukkan oleh Zafir Muhammad Maqbul daripada UKM, ceritakan tentang work stress issue dia punya ni dalam Malaysia ni adalah berkait rapat dengan kesihatan ataupun kawasan kerja yang ada shift, humidity dan juga working hours punya factors. Jadi di sini kita ingin selesaikan masalah-masalah semua ni, masalah workload ni dengan design, dengan cadangan idea seperti ini. Okey. Jadi kalau ikutkan individu yang bekerja ni secara zahirnya
human behavior ataupun behavior bagi individu yang bekerja kan. Setiap hari dia akan pergi kerja dan pulang. Setiap hari dia akan produce cycle di mana dia akan pergi pulang. Okay, jadi bila mana berlakunya cycle ni kan, dalam research menunjukkan bahawa di office ataupun di tempat kerja akan produce stress kan. Okay, di sini datangnya idea saya adalah untuk produce cure dekat rumah. Rumah adalah tempat untuk dia cure. Macam mana nak cure ni adalah dengan satu petikan kataan daripada Philip Moffitt. Dia mengatakan bahawa a house is a home when it shelter the body and comfort the soul. Comforting the soul ni adalah satu keyword yang penting dalam kita cure kan orang yang stres. Comforting the soul. So the idea is to make a house is a home. To make it a home. Jadi saya cari cara untuk produce a house feel like a home by Laura Mullen. Artikel yang mengatakan macam mana cara nak buat bagi rumah tu rasa macam rumah. Dia ada 7 dia punya cara, tapi saya ambil 4 daripadanya. Sebab yang lagi 3 tu dia berkaitan dengan arts dan juga psikologi, tak ada kaitan sangat dengan spaces. Jadi di sini kalau kita tengok yang pertama, dia menceritakan tentang untuk menjadikan rumah tu sebagai home, dia kena letak childhood memories. Sebabnya kat sini kita akan manipulate dengan sentimental punya isu, sentimental punya elemen. Selain daripada itu juga dikatakan untuk menjadikan rumah ni sebagai home adalah dengan adopting pets ataupun bela binatang peliharaan, kucing, arnab dan sebagainya. Okay, selain itu dia suruh juga kat sini untuk jaga kita punya surrounding ni lebih softness dan juga greenness. Selain pada itu, dia juga encourage untuk produce extra lighting. Okay, daripada waste ni, yang ni adalah sebahagian daripada strategis design yang saya akan lakukan nanti dalam design saya. Jadi daripada 4 waste ni, saya cuba buat sedikit kajian tentang bagaimana untuk diimplementkan dalam architecture. Jadi saya buat precedent study tentang Charles Correa. Charles Correa merupakan seorang arkitek daripada India. Dia menceritakan kalau ikutkan prinsipal ni adalah prinsipal tentang affordable housing. Dia ada buat projek affordable housing dan dia juga banyak projek housing yang bertingkat-tingkat. Jadi di sini dia menceritakan tentang identity. Kalau kita tengok tadi, identity dia berkait apa dengan childhood. Kita boleh adaptasikan dia menjadi childhood. Incrementality ataupun peningkatan ataupun transformation lah lebih kurang. Sebab Charles Correa ni dia cakap yang rumah ni ibarat seekor burung membina sarang, di mana sarang tu start dengan basic dulu. So nanti by time data akan meningkat. Lepas tu sesuatu tempat yang affordable ni, sebab golongan dia golongan yang affordable kan. Kalau kita target M40, so dia provide satu prinsipal untuk memproduce income generation. So kat sini saya dapat satu idea untuk buat satu space yang akan boleh menjadikan income generation dekat golongan penduduk ni. Okay, selain itu juga untuk affordable housing, dia suruh climate responses tu penting lah. Sebab tak semua bilik akan pakai aircon kan. Jadi selain daripada itu, open to sky space, yang ni lebih pada lighting. Jadi semua ni berkait rapat dengan 4 cara untuk membina home. Malah dia bagi lebih daripada tu. Okay, kalau kita tengok daripada prinsipal yang diceritakan tentang daripada Charles Correa ni, dia amatlah berkait rapat dengan yang benda ni telah dilakukan oleh kita punya ancestor ataupun tok nenek kita satu ketika dulu.
dia amat berkaitan dengan rumah-rumah Melayu ataupun perkampungan Melayu. Kalau kita tengok dekat rumah Melayu ni, dia ada segala benda ni, identiti, incrementality, peningkatan secara zaman by zaman, income generation, of course. Rumah ni sebagai tempat dia punya income generation, climate responses. Memang banyak rumah Melayu ni dengan climate responses. Open to sky space, memang mereka akan produce untuk masukkan lighting. Jadi di sini banyak benda yang kita boleh extract daripada perkampungan ataupun rumah tradisional itu sendiri. Tapi saya lebih cenderung untuk ambil dia punya elemen-elemen suasana tu sendiri, suasana perkampungan tu. Sebab yang ni lah yang penting untuk produce identity dan juga sentimental value yang dapat converting the soul tu balik. Di mana suasana rumah Melayu ni dia ada dia punya elemen-elemen dia. Contohnya kalau kita tengok ini, dia ada jambatan, ada sungai ataupun water body, ada courtyard ataupun garden, kan? Ada green dia sendiri, dia akan jaga green dia. Ada dia punya, dia memang jaga dengan softness punya surrounding ni, sangat menarik. Dan juga dia ada overhang yang belah dalam dia punya pembinaan rumah tu. Jadi extraction elements ni saya akan cuba apply dalam saya punya design untuk implement balik ataupun adapt balik segala suasana ni, surrounding rumah Melayu ni, surrounding kampung ni dalam design tu. Bukan by unit, tapi secara keseluruhannya. Jadi di sini saya akan cerita lebih dalam tentang konsepnya. Okay. Balik pada cerita human behavior dia, seorang individu bekerja dengan pergi kerja dan balik kerja. Okay. So kat sini saya nak ceritakan tentang konsep yang sebenar. Konsep yang saya nak ceritakan adalah tentang origin. Origin sebenarnya adalah the best place to come back. Maksudnya rumah ni, origin adalah tempat di mana dia punya end point. Dia akan pergi sini hanyalah transit sementara. Destination dia yang sebenar adalah yang ni. So this is the origin. Okay, dalam tu membawa satu maksud. Selain daripada origin yang menjadikan dia adalah rumah, origin juga bermaksud belongs, ataupun origin juga bermaksud origin, yakni asal usul. Jadi di sini saya nak ceritakan tentang, saya akan produce design yang berkait erat dengan origin, di mana asal usul sesuatu orang itu, yakni sebenarnya asal usulnya adalah di kampung. Asal usulnya adalah hometown. Hometown ni kalau kita raya pun kita akan balik hometown, happy ya bila kita sampai di kampung halaman kita. Jadi prinsip ataupun penceritaan filosofikal yang akan saya bawa adalah rumah ni akan diproduce sebagai tempat origin, tempat dia punya titik mula lah, yakni hometown. Jadi dalam design saya akan go into approach yang akan ada courtyard, river, greens, fake river, greens, courtyard, dan juga terrace punya garden, overhang di mana lighting akan masuk, natural lighting, dan juga ventilation. Segala climate response akan dijaga. Dan juga di sini akan ada approach melalui material juga, material yang menggunakan origin yang konsep, yakni bare finish material. Bare finish yang akan bawa balik kepada sustainability of architecture itu sendiri. Jadi sekian saja daripada saya. Sebenarnya saya minta tunjuk jalan dan cik. Terima kasih. Assalamualaikum.